Maka bila mana banyak kali kita infak, berterusan kita infak, Masya Allah, kelebihan sedekah ni, tak sedekah lagi Allah dah bagi pahala. Baru niat saja Allah dah bagi pahala. Dan sedekah itu memadam bunga-bunga api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dalam Ramadan kita buat, insya-Allah habis Ramadan juga kita akan terbiasa dengan bersedekah. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita sebut tadi? Pertama, Ramadan bulan infak. Orang yang menginfak sepasang daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu banyak dan berterusan, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Ibnu Hajar menyatakan, orang yang menginfakkan dua barang daripada hartanya, apapun yang berasal daripada jenis yang sama, akan dipanggil masuk syurga daripada pintu infak. Terpulanglah tuan-tuan nak sedekah dari segi sudut material, dari segi sudut harta kewangan, dari segi sudut tenaga, infak. Maka dia akan dipanggil di akhirat nanti, dia akan dipanggil daripada pintu infak dia. Yang kedua pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, amalan fardu seperti salat, puasa, zakat dan haji yang dilakukan semasa di dunia akan menyediakan daripada ibadah tersebut antara pintu-pintu syurga. Ada lagi pintu syurga lain, yakni pada ibadah yang kita buat. Puasa, salat, puasa, zakat, haji, ada pintu dia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita masuki. Seterusnya pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis, mereka yang ahli salat, ahli jihad, juga ahli sedekah akan dipanggil menerusi pintu-pintu di syurga, antaranya pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah untuk masuk ke dalam syurga. Maka bagi ahli yang berpuasa dipanggil daripada syurga yang bernama Ar-Rayyan. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan semua ibadah, semua pintu ibadah di syurga akan memanggil untuk masuk ke syurga melalui pintu masing-masing. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang perlu kita lakukan pada hari ini, kita sempurnakanlah ibadah salat kita. Sempurna dengan arti kata seperti mana disebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an man hafaza 'anis salati wa atammaha. Maka dalam bab salat Rasulullah SAW menyatakan dua benda yang kena buat. Pertama, barang siapa an hafaza, yakni menjaga. Kedua, wa atammaha, sempurnakan. Dia dua perkara yang berbeza. Ada orang salat tapi tak sempurna. Ada orang salat tapi tidak menyempurnakan salat dia. Dia tak. Ramai orang jaga salat dengan arti kata dia masuk je waktu dia salat. Masuk je waktu dia salat. Tetapi ramai yang di antara kita tidak menyempurnakan salat. Yang tu yang banyak fail sikit. Jaga salat, semua jaga salat. Mari masjid, azan dia disemayang, azan dia semayang. Tapi tidak menyempurnakan tu membawa kepada fail dalam ibadah salat dia. Sebab tu Rasulullah kata jaga dan sempurna. Siapa yang jaga dan sempurna, maka keluarlah salatnya, terangkatlah salatnya dalam keadaan putih dan cemerlang. Terangkat salat tu. Tapi barang siapa yang tidak menyempurnakan salat, hanya menjaga sahaja, tapi tidak sempurnakan salat, maka salat dia terangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hitam legam. Hitam legam salat dia. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat jaga dan sempurnakan. Sempurna ni seperti mana yang kita maklum, sempurna apa yang perlu disempurnakan? Yakni wa atammaha, dalam hadis yang lain, wa atammaha ruku'ahu wa sujudahu. Tu dia kena. Apa dia yang perlu disempurna? Rukuk dan sujud. Tapi jangan pula sembahyang rukuk dan sujud dia. Jeng. Ada pula angkat takbir, Allahu akbar, terus rukuk, sujud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng.
Tu makam tinggi. Sebab apa Rasulullah tekankan pada rukuk dan sujud? Ramai yang tidak cakna dalam rukuk dan sujud tu. Kan? Tu sebenarnya sempurna tu macam mana yang disebutkan oleh Rasulullah, ya ini atammaha ruku'uhu wa sujuduhu, sempurnakanlah rukuk dan sujudmu, ya ini jangan tinggal tamakninah. Tu dia. Itu sebenarnya. Jangan rukuk tanpa tamakninah. Kena begitu juga sujud. Sebab apa? Kita dah bahas dah. Ada 4 rukun yang ada tamakninah. 4 rukun ni ada tamakninah. Kan? Terutamanya yang kita nak bincang ni, bagi dia salat seorang diri. Tu kadang-kadang tak jaga tamakninah tu. Bila dia sembahyang berjemaah, insya-Allah tak ada lagi setakat ni dia potong imam, tak ada lagi dah. Kan, imam ni rukuk lama sangat, dia kata aku bangkit dulu lah. Kan, tak ada lagi. Kan, dia akan follow the rule. Walaupun imam tu baca lama sekali pun dia follow, walaupun dalam hati bengkak kan. Panjang pula imam ni baca, dia kata. Dalam hati bengkak tapi tetap dia follow juga imam tu. Kan, dia tak akan cepat rukuk, tak ada. Dia follow je imam tu. Kan, tapi bila sembahyang sendiri, tu yang jadi catuk ayam tu. Saya beres. Kan. Yang tu yang jadi salat kita banyak tidak sah. Kan. Salat kita terangkat dalam keadaan hitam legam. Kan. Salat yang mana Allah lipat baling-balik dekat muka orang yang salat tu. Yang ni kena jaga. Sebab ada 4 rukun tu ada tamakninah. Rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. 4 ni ada tamakninah. Tamakninah ni kena faham pula. Tamakninah ni bila mana rukun dia 13 yang masyhur lah, kita mengaji fiqh kan, rukun 13 lah. Kan, rukun solat ada 13, tu yang masyhur. Bila dia 13, tamakninah dalam 4 rukun ni dia menjadi syarat sah kepada rukun. Dia jadi syarat sah kepada rukun. Bila tak buat, sah tak rukun tu? Rukuk tanpa tamakninah sah tak rukun tu? Tak sah. Bila tak sah rukuk, yang lain batal semua. Sebab apa? Rukun 13 tu dia berkait. Kan, nak sah rukuk mesti sah qiyam dan Fatihah. Baru sah rukuk tu. Kan? Nak sah i'tidal, mesti 3-3 tu sah. Sebab dia berkait. Maka 4 rukun ni kena hati-hati. Nak tamakninah seperti mana yang afdalnya dalam tamakninah, iaitu membaca tasbih yang telah ditentukan di dalam rukun tersebut. Kalau rukuknya 3 kali tasbih, Rasul sebut dalam hadisnya ada 3 kali tasbih. Kan? Dalam hadis Nabi, barang siapa rukuk, qala fi ruku'ihi, berkatalah di dalam rukuknya subhana rabbiyal azimi thalathan. Ini sebut subhana rabbiyal azimi 3 kali. 3 kali sebutan. Wa zalika adnahu, tapi 3 terus sebut sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang sebutan 3 kali. Paling sempurna berapa? Saya pernah sebut lagi tu, tuan-tuan. Ingat tak? 7 ke atas. Dia 7 ke atas. Tak baca pun tak apa, tapi sempurnakan kedudukan rukuk. Tuan-tuan tak baca pun tak apa,